Dan untuk sesi seterusnya saya tanpa membuang masa kita serahkan kepada Encik Razif bawa kita dalam sesi seterusnya. Silakan. Oke, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Oke, sekejap eh. Oke, so untuk sesi pagi ini, dengar eh? Dengar, dengar. Oke. Untuk, untuk sesi pagi ini, saya akan menunjukkan beberapa benda baru lah yang kita ada dalam reka. Slide slide tidak banyak. Just yang benda baru yang dalam yang saya rasa dalam dalam beberapa bulan ni lah kita dah buat, kita dah masukkan dalam mereka. Okay, dia ada banyak sebenarnya benda yang kita buat, tapi saya rasa benda yang mungkin akan ada significant impact lah dalam dalam pembangunan app dalam mereka tu semua. Okay, so sekejap. Okay, so nampak eh? Nampak, nampak. Okay, so saya buat macam ni lah, tak perlu nak show slideshow. Okay, so ada yang mungkin dah tahu dah dia punya ni apa benda yang saya tunjuk kat sini lah, tapi ini adalah beberapa feature baru yang kita buat dalam mereka. Yang first kali ialah berkenaan dengan app, dan sekarang ni app kita boleh menggunakan local user from other app. Sebelum ni dia cuma untuk integrate dengan, okay, so dia macam ni. Hold on eh. Okay. So sebelum ni selalunya bila kita bangunkan app kita dia selalunya memang satu tu lah standalone. Tapi trend saya rasa bermula dari tahun lepas, kita tengok trend orang buat app dalam mereka ni selalunya dia buat satu modul tu jadi satu app. Maksudnya dia ada satu core app and then dia ada satellite app lah dekat sekeliling tu. So tapi masalahnya bila user di dalam app yang core ni dia tak dapat digunakan untuk app-app lain dekat luar. So sekarang ni dalam setting app kita ada tambah untuk penggunaan untuk gunakan user dari app central app itu ke dalam app-app yang lain kat luar. Yap. Yap, maybe saya boleh tunjuk sedikit. Okay. Tadi Zarif time dia demo tadi dia ada terima satu message kan. So actually setelah menghijack dia punya ni. Okay. So setting app dekat sini. So kita boleh pilih app yang kita ada lah sebagai creator dalam app tu. So kita boleh pilih diri kita. Apa nama? Uh, App-app yang kita bangunkan juga daripada app lain. Dia macam ni. Kalau saya nak gunakan, saya ada satu app central. Saya nak gunakan dia punya user dalam app ni. So saya boleh pilih app tu dekat sini. And then saya boleh save. Tu yang macam tu. So jadi kalau saya pergi ke saya punya ni, user group ni, dia akan mention lah this app is using user tapi semua ada app. So dia akan include sekali dia punya group yang kita create dalam app tu. So bermaksud juga dalam saya punya setting untuk access restriction ni, actually dia akan tarik sekali group daripada app central tu tadi, app utama tu. So dia akan keluar kat sini juga. So yang tu satu. Lepas tu kita ada API key. Dalam update saya pernah mention berkenaan dengan API key ni, tapi mungkin ramai yang tak guna. So sebelum ni ada beberapa persoalan lah. Ada orang tanya, boleh tak kalau apa nama? Kalau kalau nak access app ni tak perlu login. Orang tanya tu macam contohnya dia ada buat borang survey yang perlukan anonymous user yang membolehkan user anonymous untuk access ke app tu. Actually kita boleh menggunakan API key ni lah. So cara dia kita boleh create satu API key. Okay. So kita boleh create multiple API key jugalah kalau perlu. Okay, contohnya macam ni, saya akan copy dia punya API key ni. Lepas tu dekat saya punya ni, saya akan tambah satu button API key.
yes, enter anonymously. Ya. So, jadi kalau saya akses app ini, sekejap. Dia akan ada button untuk enter anonymously lah. Ini contoh juga kalau kita tak ada ni, ya kan? Dia akan ada benda ni. So user just klik sini, dia tak perlu nak apalah, nak apa nama tu, nak login. And then dia punya info actually dia akan dia akan guna anonymous info lah. Okay, untuk user anonymous ni actually dia akan create apa nama temporarily lah untuk time ini. Kalau dia login lagi guna yang lain, actually dia akan create juga user anonymous untuk yang lain. Okay, yang tu untuk API key. Okay, lepas tu dalam dalam minggu lepas ataupun 2 minggu lepas, actually kita ada buat uh, revise kita punya access control. So sebelum ni kalau kalau semua ingat, selalunya untuk control form, contohnya kan, sebelum ni kita cuma boleh set menggunakan ni kan, group ni kan. So sekarang ni kita dah boleh setkan supaya access tu cuma untuk data owner tu saja. Dia tak, orang lain tak boleh nak access lah. Contohnya dekat sini kalau saya buat yang ni lah. Hmm, saya buat satu app simple. Make a week. And then dekat sini kita buat dia boleh login anonymously. Okay, selesai live kan. Table. Okay. So sekarang ni saya boleh enter anonymously. Dia tak ada modul. So katakan saya buat satu form. Form untuk registration. Okay. And then dalam form registration, of course kita akan ada beberapa details lah. Contohnya macam name, email, phone number, then dia punya history. Okay, so yang ni kita tukar jadi checkbox kan. Oh, option. Okay, option. Okay, new lookup. Kat sini kita boleh letak option.
manufacturing. Dan lepas tu say okay. So simple form. Okay, so sekarang ni kita restrict access dia. Kita cuma membenarkan owner kepada data tu and then approver kepada data tu lah kalau ada untuk access yang ni. So kalau kita yang ni tadi masukkan dalam structure. Okay. So kalau yang ni registration, contohnya saya letak nama saya. Marazif. Okay, lepas tu education. So save. So kalau dekat sini email untuk sekejap. Oleh kerana anonymous dia tak benarkan lah untuk view data tu. So saya buat satu guna Unimas ID. Unimas ID. So save. Katakan yang ni kan. Uh, ini maklumat saya lah yang saya key in. So katakan saya ada user juga yang login guna Google. Eh. Okay. So kalau ada user lain ni cuba untuk view information tu, contohnya selalu yang case berlaku sebelum ni ada orang yang try tukar-tukar ID apa semua tu kan. Actually dia boleh block teruslah maklumat tu. Contohnya macam case, contohnya macam offer letter macam tu kan. Kita ada memang ada ni, dia ada entry ID. Sebab tu dia try nak tukar ID semua tu. Actually kita boleh block dia dengan setkan dia punya ni. Dia punya access restriction ni. Okay. Sebelum ni, untuk achieve benda yang sama, kita perlu perlu buat coding actually. Kalau sebelum ni, dalam life cycle, selalunya kita akan buat contohnya if user.email equal to apa nama? Ah, Email, lepas tu kita or apa nama? Group, user groups. Ini okay. Lepas tu or macam tu kita buat checking macam ni kan. Lepas tu kalau kalau dia apa nama? Kalau dia tak sama, satunya akan buat macam ni. Lepas tu kita akan buat kita akan redirect lah dia pergi ke page yang apa nama screen untuk access Unite lah contohnya 234. Okay, kita buat macam ni. Sama juga dalam dalam apa nama dalam custom screen sebab tu kan kita selalu buat macam ni. Tapi sekarang ni dia tak perlu lagi lah. Better solution ialah untuk kita set saja dekat sini. Okay, kalau ada condition tambahan lain, contohnya kalau kita nak apa nama? Kalau contohnya kita nak kalau dia login guna ini mas dia cuma boleh yang akan beri akses kalau dia login menggunakan Google contohnya kan. So actually kita boleh tambah condition dekat sini lah. Provider sama dengan Google. So yang ni je boleh akses pergi ke page tu. So ataupun kalau contohnya kalau dia adalah user Unimas, kita nak dia apa nama?
cuma staff saja. Kalau dia login guna Unimas ID, actually dalam attribute dia ada untuk apa nama? Untuk check staff kan. So attribute atau staff. Jadi macam tu. True atau false. So kita boleh letak condition dia dekat directly dekat sini. Kita tak perlu nak buat manually checking tu. Kita boleh check dekat sini. Okay. So yang tu faham? Boleh eh? Okay, lepas tu juga kita actually boleh using group form ada app lah. Actually kalau macam case yang application ni dia menggunakan user daripada let's say daripada app lain. Contohnya daripada app let's say satu app Yata ni. So actually untuk access ke sini kita boleh menggunakan user daripada tu lah. Jap. Daripada app apa nama? App yang kita linkkan tadi. Okay, yang tu yang kedua pasal ni. Okay, lepas tu berkenaan dengan form. Dalam beberapa bulan ni tadi, actually kita dah tambah beberapa komponen lah untuk form. Contoh dekat sini kita ada yang kita tambah dekat sini ialah untuk map dan juga speech to text. Okay. So untuk map, sebelum ni kalau selalunya untuk map kita akan buat menggunakan static HTML kan. So kita ada letak coding untuk HTML untuk load map daripada Google ke ataupun guna OpenStreetMap ke. Tapi sekarang ni kita tak perlu, kita boleh just tarik je map dari tepi tu. Lepas tu kita letak location. Macam ni. So save. So dia akan terus boleh guna lah map tu. Map speech. Okay. Lepas tu, actually dalam kita punya ni, yang apa yang ada lookup ni, kita dah boleh customize dia punya look and feel ni actually. Contohnya macam industri ni kan, kita ada education, manufacturing ni kan. Actually kita boleh customize. Kita nak tunjuk gambar kan dekat situ kan. Actually kita boleh boleh set dia dekat sini lah. Contohnya ni, kita nak buat lepas tu kita nak letak let's say tadi kita nak letak gambar ikon dia kat bawah tu. So actually dalam kita punya lookup ni kita boleh tambah lah ikon. Ha, kat sini let's say kita ambil ikon 2 3 ini lah. Ikon. Lepas tu lagi apa? Manufacturing. Okay, saya kat sini untuk education saya boleh letak yang ini. Untuk manufacturing saya boleh letak. Kemudian untuk IT saya boleh letak. So dalam form ni kalau saya nak customize saya dekat sini. Saya boleh letak sini.
Yang ini saya boleh resizekan jadi let's say 100. So macam tu. So actually untuk lookup semua tu actually kita boleh customize lah. Okay, let's say saya nak guna toggle button supaya lebih cantik. So macam tu. Okay. So ini boleh. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya terus eh. Actually saya tak nak tunggu sangat lepas sampai Q&A. Kalau ada yang ni pun takut nanti terlupa nanti soalan dia. Okay. So yang ni kita boleh customize. So apa-apa yang ada lookup actually kita boleh customize lah. Okay, kemudian untuk sini juga actually kita boleh sekarang ini untuk file upload. Sebelum ni ada beberapa ada beberapa request lah supaya file upload dia boleh rename. Misalnya ni kalau upload tu dia memang akan by default dia akan letak number-number semua tu kan. Okay, kita tengok contoh dia dulu eh. Let's say kita ambil yang ni. Okay, yang ni kita letak dia punya let's say salinan IC. Okay, kalau kita upload selalunya yang ini, let's say ambil satu dokumen, inilah. Selalunya dia akan ada bagi number-number macam ni kan. Betul? So ada request, boleh tak kalau dia nak buat custom supaya yang ni dia boleh guna dia punya apa nama tadi? Email lepas tu semua tu kan. Supaya senang lah dia nak buat sort tu semua. Actually sekarang ni kita dah boleh boleh buat lah benda tu. Dia actually kalau kita klik edit sini, kalau kita pergi ke option, dia akan ada keluar satu untuk rename file template. Tapi dia ada satu syarat. Syarat dia kita kena ada bucket dulu. Okay. So first kali kita akan create bucket. Uh, Document. Okay. So dekat sini kita boleh setkan dia punya bucket. Lepas kita set bucket, actually dia akan ada benda ni. Dia akan bagi rename file on upload ni. So kita boleh letak dekat sini, contohnya dekat sini kan. Saya nak letak my card. And then saya nak letak dia punya email. Lepas tu saya nak letak dia punya ataupun saya letak nama dia. Dot name. Lepas tu satu lagi dia mesti ada unique tu. Unique tu dia mesti wajib diwajibkan lah. Kalau tak ada, dia akan automatically tambah lah benda tu dekat sebelah depan. Tapi kita tak nak unique ni dia dekat depan, dia dekat belakang supaya kita boleh sort dia by name kan. So kita boleh letak macam ni. So kalau kita save, kita run, contohnya yang ini, dia akan jadi my card, nama, and then unique number. So macam tu. Jadi kalau kita tengok dekat bucket kita pun, actually dia akan gunakan template yang sama lah. Okay. And then satu juga, actually dia akan sanitizekan file name tu. Bermaksud kalau ada space dia akan replace dengan ni lah, dengan underscore. Kalau ada simbol number, contoh macam nama saya dia ada alias tengah tu, dia akan tukar juga jadi underscore. So dia memang akan melalui proses sanitization tu lah. Okay. Yang tu okay, tak ada soalan kan? Okay, lepas tu kita ada fill default value. Okay, seperti yang macam semalam dalam getting started kita ada belajar juga macam mana nak set dia punya default value kan. Okay, tapi kalau yang baru ni, actually kita ada tambah function untuk memang setkan dia punya default lah. Maksudnya tadi kita tak perlu nak set dia dalam life cycle lagi lah. Okay. Jadi kita boleh set pergi ke field ni, contohnya name ni kan, saya tak nak guna
dia type, saya nak diambil daripada default value, saya boleh pergi ke sini, klik following default value, and then oleh kerana kita boleh set default juga text, contohnya saya letak uh, Muhammad Razif kan. Tapi dia ni jadi fix lah. Dia akan jadi fix. Kita nak ambil daripada value user.name tu kan. So dekat sini kita boleh tick dynamic. Kat sini kita boleh letak username macam tu. So macam kalau dalam dalam apa nama? Kalau yang sebelum ni, kalau kita guna life cycle, kita perlu letak user. Kalau life cycle macam ni lah kan. Kalau life cycle, actually kita perlu letak. Kalau sebelum ni, kalau life cycle kita perlu letak sama dengan name or macam ni kan. Okay, kalau guna default kita tak perlu nak buat benda ni lah. Actually dia memang akan dia ada dia mekanisme dia ada ke belakang tu dia ada sendiri akan boleh check kalau ada value ataupun tak ada value. Kalau dia new entry dia akan gunakan default macam tu lah. Okay, so dekat sini kita just simply boleh letak macam ni je. Cukup. So kalau kita run dia akan ambil nama tu. Okay. Sama juga untuk email kita boleh gunakan default value dynamic. So kita letak user email kat situ. Sama juga untuk phone number. Phone number kalau tak ada, dia tak ada sebenarnya. Kita kena key in benda tu. Okay. So macam tu. Yang tu untuk dia punya field default value. Okay. Kemudian dalam form juga actually, sebelum ni kalau kita buat yang ada tab kan. Jadi kita buat satu lagi. Okay, let's say interest. Dekat sini kita bagi dia letak. Kat sini kita letak. Actually satu lagi. Kalau lookup ni actually kita boleh sebelum ni ada orang tanya boleh tak kalau tak perlu letak kod dia tak nak ada extra tu dia nak letak name je. Jadi kita boleh boleh hide kan lah benda ni. Okay. Jadi kalau dekat sini bila kita add option dia cuma minta name saja lah. Code dia akan automatically copy yang name lah. So just make sure yang name ni dia kena unique lah. Okay. Contohnya no from friend. Itu lagi social media. Lepas tu letak satu long text untuk okay. So sekarang ni saya nak buat dia jadi tab. Dia ada satu untuk participant info. And then satu lagi untuk dia punya interest. Ini kita masukkan dalam participant info. Yang ni kita nak masukkan dalam interest. Okay. So kita akan dapat tab yang macam ni lah. Okay. So sebelum ni ada juga ada yang bertanya and then ada yang request juga bagaimana kalau dia nak buat something di luar daripada tab ni. Something dekat atas ni ke dia nak buat dia punya branding ke apa tu kan. Actually sekarang ni kita dah boleh buat benda tu. Kita boleh buat satu lagi section contohnya instruction. Saya letak
Please fill in fields. Okay. Instruction ni kita nak dia appear dekat atas sekali lah. Dia bukan dalam tab tapi dia di luar daripada tab. So dekat sini kita boleh targetkan dia kepada head. Okay. Kalau kita targetkan kepada head, actually dia akan keluar macam ni lah. Please fill in all required fields. So yang lain ni, so macam ni. Dan satu lagi, actually kita boleh buat dia jadi blank style. So dia akan jadi macam ni. Dia tak ada section situ. Okay. Okay, yang tu tadi ialah untuk uh, pre and post untuk tab form. Actually dia head and bottom lah. Okay, so far okay. So, sekarang saya nak buat jadi simple balik. Okay. Nama juga yang ini saya nak setkan dia punya default. Uh, Default dia use device current location. So bila saya run, actually dia akan ambil yang current location lah sepatutnya. Yep. Okay. Yep. Tak perlu. Okay. Okay, yang itu tadi ialah untuk form. So ada apa-apa soalan ke yang berkaitan dengan form boleh tanya juga dengan form. Saya ada soalan. Hmm. Macam mana kalau untuk access restriction untuk kereta yang ada menjejaskan untuk tidak bagi tujuan debugging kah? Okay, untuk creator, kalau user dah ada dalam ni, dia akan ambil, selalu kita run guna user tu kan? Betul tak? Betul, betul. Okay. So, kalau user dah ada, contohnya macam ni, saya run ini kan, uh, dia akan guna role yang dah ada lah untuk user tu. Okay. Kalau user tu belum ada, contohnya kalau saya run guna desktop 1, 2. Okay. Actually dia akan dibagi dengan semua role lah yang wujud dalam app ni. So dalam app ni dia tak ada role. So saya boleh create satu admin account. Okay. Punya ini yes. So dekat sini dia memang akan di-assign dengan semua group yang ada lah. So actually dia boleh access kepada semua info lah. Ini juga actually sesuai untuk debugging lah. Okay, kalau kita nak test user tu sepatutnya dia boleh access untuk role apa nama? Untuk satu role je. Contohnya untuk role supervisor ataupun coach. So kita kena add user tu dalam ni lah. So yang ini saya nak add dia jadi uh, test 012 and gmail.com dalam coach. So bila saya run test1.gmail.com, actually dia akan terus guna group yang kita ada assign lah. Kalau dia tak ada, tak belong dalam any group, and then dia baru, dia akan di-assign dengan apa nama? Dengan access role yang ni lah, access role yang uh, semua group lah, dia akan di-assign dengan semua group. Okay. Ada lagi untuk form? Saya akan move kepada next.
dataset. Ada yang baru dalam dataset ini ialah grouping. Oke, contohnya saya buat Okay. ya. Oke. So sekarang dalam dataset ada time-nya kita nak buat dia supaya dia actually boleh digroupkan lah ikut data yang ada lah kan. Oke, contoh kat sini saya nak buat satu tambah boleh button. Oke, contohnya saya nak buat satu tambah lagi untuk yang ni. Yang ni untuk manufacturing, friends. Yes. Lepas tu kita nak buat location, saya kena remove. Lepas tu kita nak buat satu lagi untuk manufacturing juga. Okay, kita nak buat supaya dia boleh groupkan dataset ni. So, sekarang ni kita boleh pergi ke option. Dia ada satu option untuk buat grouping. Kita boleh set, kalau kita tak nak user yang groupkan, kita boleh set jadi sebagai default data grouping lah. Macam sini saya nak set dia punya ni industri. So, save. So, kalau dekat sini kita tengok, dia ada groupkan kepada industri dan juga manufacturing. Okay. So, kalau saya nak benarkan user untuk groupkan sendiri, supaya senang dia orang, contohnya admin kan dia nak buat checking, so dia nak groupkan by industry, by status, semua tu kan. So, actually kita boleh setkan dekat sini, allow user to perform data grouping. Kita nak allow dia groupkan by industry. And then, kita nak dia groupkan uh, contohnya by industry. Sekejap Sini kita ambil single. And then by no form. Saya edit ni dulu. Yang ni tadi sebab user saya ni dia tak boleh akses ke sini kan. So dia akan keluar macam ni lah. Okay, unless yang itu memang saya punya. So saya boleh edit. Okay. Jadi sebelum tu kita kena disable dulu lah. Sekejap. Tak perlu ada access restriction. Okay, yang ni. Ini satu lagi ni. Itu social media. Okay. So kalau by defaultnya kita dah groupkan by apa nama industri. So yang ni. Tapi kalau kita tak allow user kita untuk dia groupkan by ada column, so kita boleh set macam ni lah. So dekat sini group, friends and social media. Okay, ini satu lagi yang quite useful juga ialah untuk kita showkan quick filter lah. Okay. So kalau kita run kat sini, actually kita boleh klikkan terus based on grouping. Jadi macam industri, dia ada dua grouping. Contohnya untuk no from, dia akan ini. Okay, satu lagi. Actually dia punya grouping ni based on currently available data. Yang data di dalam screen ni saja. Contohnya kalau kita ada 500 data, kalau yang tunjuk ni ada 20 data, so dia actually akan grouping ni dia akan tunjuk yang
yang wujud di dalam yang tengah ditunjukkan sekarang lah, data yang tengah ditunjukkan dalam screen ni. Yang itu tadi untuk grouping. Encik Razif, Yes. okey, saya ada soalan mungkin berkaitan dengan memang dataset lah, tapi lebih kepada statistik lah. Hmm. Okey, saya nak share sedikit saya punya apa? Saya punya statistik ni boleh ke? Sebab saya nak ada soalan. Boleh. Okey. Uh, Ke nak. Sebab dekat statistik saya ni, dia Hmm. ada contohnya dekat laporan, saya share dulu lah. Okey. Saya Okey. sekejap Macam mana nak? Okey. 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 Ah, okey, share. Okey, kalau dilihat dekat sini kan, dah saya newbie lah, newbie. Dah berkali saya dah edit tapi masih terdapat kolom untuk NA ni. Sedangkan yang ni untuk jumlah keseluruhan. Yang ni untuk report-report yang saya dah buat lah. Hmm. Sebab kebanyakan yang dimention dekat sini, contohnya untuk amount semua ni betul. Tapi yang ni saya yang tak boleh buat. Maksud saya, kenapa dia ada NA? Okey. Memang dalam dataset itu untuk elektrik, untuk yang kategori ni dia memang semua ada value lah. Semuanya ada value. Okey, kalau lihat balik berkaitan dengan data statistik data kan. Hmm. Okay, data. Dekat sini semuanya ada ni berkaitan dengan ni. Saya apa yang saya buat sebelum ni, saya abaikan NA, tapi saya susah nak present macam mana nak explain dengan pihak ketiga apa Hmm. itu NA. Saya faham NA itu jumlah keseluruhan. Kalau Cik Razif tengok dekat sini kan, dia ada Hmm. mention elektrik, air, perabot, lain-lain dan Hmm. yang ni lah. Okey, apabila dah ditukar kepada statistik, dia akan jadi macam ni. Untuk masa saya nak present, benda ni ada pihak tertentu yang tak faham yang saya masukkan. Sebab kalau dicampurkan semua ni, dia akan merangkumi jumlah ni, jumlah ni, jumlah ni, jumlah ni. Hmm. Tapi saya nak hide NA ni tak dapat. So itu masalah saya sekarang lah buat masa ni. Okey. So kalau try pergi dekat ni, try edit ni. Edit untuk dashboard. Sekarang ni dah masuk dashboard dah ni actually. Try edit dekat dashboard. Atau Cik Razif, saya Hmm. akan PM Cik Razif kemudian boleh? Boleh. Actually kita boleh Okey. filter out benda ni sebenarnya. Kita boleh filter out. Oh, Okey. 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 Terima kasih. Okey. So, sekejap So, dia macam ni. Lepas tu, uh, okey tadi child section. Sebelum ni kalau kita selalunya akan mengelak lah untuk buat child section, guna child section sebab actually dia tak dapat nak appear dalam kita punya ni dataset. Tapi dalam recent update actually few months ago update actually kita dah allow untuk child section untuk boleh dipilih di dalam kita punya dataset. So contoh dia dekat sini, saya buat satu child section. Let's say team member. Yang ni email 10. Okay. So dalam kita punya yang ni let's say saya nak buat dia jadi uh, child, and then kita nak buat guna use table style. So kalau saya tengok dalam saya punya ni,
edit, team member, CSS add sini. Okay, so sekarang ni saya nak buat team member tu dia appear dekat sini. Actually kita boleh edit dekat sini. Dekat sini dia akan ada satu lah untuk tunjuk. Kalau yang ni maksudnya daripada child section. So kita boleh pilih column apa yang dia boleh appear. So kalau kita pilih itu, yang ni kita boleh delete lah. Okay, team member. Macam ni. So kalau kita run, actually dia akan tunjukkan dia dalam bentuk ni lah. Macam ni. Cuma juga untuk ni, kita boleh so dia akan appear macam ni lah. So sekarang ni child section pun dah boleh digunakan di dalam dataset. Okay. Jadi okay, satu lagi. Untuk di dalam ni, di dalam kita punya dalam mereka ni actually ada dua cara untuk kita handle yang one to many ni. Satu menggunakan child section. Satu lagi menggunakan dataset. Betul? And then trend sekarang ni dia lebih kepada penggunaan guna dataset ni lah. Okay. So kereta kena ni lah, kena analyze dulu. Actually dia yang mana lebih sesuai. Kalau dia cuma untuk tujuan apa nama? Tujuan view saja, info tu contohnya dia macam dia punya senarai social media dia contohnya macam tu. Ataupun dia tak perlu digunakan untuk buat statistik ke ataupun untuk buat processing ke data tu kan. Kita boleh gunakan transaction pun dah cukup. Tapi kalau kita nanti perlu gunakan untuk generate dia punya statistik dari situ, contohnya macam dekat sini contohnya kita ada team member, dia ada type dia kan. Type dia punya type contohnya gender dia male ataupun female. Dan tu kita kena buat statistik apa? Team member by gender. So yang tu kita kena buat guna dataset lah. Kita kena buat satu form baru, and then kita kena buat jadi dataset dekat sini. Soalan Cik Wazir. Hmm. Untuk bahagian participant list tadi, berbalik ke participant list tadi. Okey. Bahagian action, contohnya lah, data kita nak delete, terpaksa delete one by one, kan? Tapi ada tak kaedah untuk delete secara pukal? Sebagai contoh, kalau laporan dah terlalu lama, kalau kita penuhkan nak review nanti jadi masalah lah. Kalau dah Ada. Actually kita boleh pergi ke action. Lepas tu kita boleh show bug action sini. okay. Show bug action. Jadi kalau kita run, kat sini kita boleh tap delete. Okey. Terima kasih. Okay. Okay. Apa lagi ya? Kalau dekat sini kita tengok. And then pre-content. Sama juga macam yang dalam form tadi. Jadi dekat sini dataset sekarang ni kita boleh letak dia punya ni lah. Dia punya style dia ataupun dia punya ni contohnya. Nah, sini saya nak buat jadi so kita boleh buat ni. Jadi kita boleh baiki sikit lah. Ya, yang kedua. Sini, so kita boleh letak macam tu. Okay.
And then actually sebenarnya kita boleh juga stylekan yang ni, stylekan dia punya kolom ni sekarang ni menggunakan pre-content tu lah. Jadi sebab dia support HTML. So kalau kita tengok dekat sini dia punya placeholder dia. Sekejap eh. Okay. Contohnya dekat sini saya nak buat dia ada untuk row. Saya nak buat untuk kolom, let's say tadi kolom apa tadi ada situ. Untuk kolom industri ni dia warna merah contohnya kan. Saya boleh pergi ke sini. PS item. Industri dia punya code dia. Contoh. So kalau kita run ke sini dia akan jadi macam ni lah. Okay, katakanlah kita nak buat supaya dia cuma merah kalau industri dia ialah education. Betul? So kalau kita nak buat macam tu, actually kita boleh spesifikkan lagi lah. Tambahan contoh. Ya Razif? Yes. Okey, dan soalan tambahan. Kalau Yeah. untuk yang approve kan, contoh kita ada bagi buat option untuk approve, ditolak dan diterima lah. Boleh tak dibuat color untuk kolom tu? Boleh. Itulah tadi kita boleh stylekan yang ni. Atau ataupun dia automatic. Contoh once kita dah approve, dia tukar warna. Once Contoh dekat action kan kita dah approve kan, dia akan bertukar warna. bertukar warna. Hmm. Boleh contohnya lah dekat sini. Okay. Saya tambah senang lah. Saya tambah dia punya approval dekat sini. Approval. Okay, let's say kita submit dulu beberapa ni. Yang ni kita submit. Lepas tu yang ni kita submit. Okay, soalan bonus. Kenapa dia hilang daripada list ni? Lepas saya submit, dia hilang. It's drafted. Yes, bagus. Masih mengingat. Okay, so ini kita kena buat supaya dia submitted. Letak semua lah. Okay, kita nak tunjukkan juga dia punya status. Okay, so sekarang ni semua submitted. So, let's say saya reject satu. Oh, salah. Saya kena run sebagai... Sekejap eh. Okay. Oh. Okay, so saya katakan saya reject satu. So sekarang ni kita nak buat yang ini dia jadi warna merah dalam ni. Betul tak? Betul. Okay, jadi kita boleh buat macam ni. First kali, dekat sini kita ambil dia punya status. Lepas tu dekat sini kita boleh letak rejected. So dia akan, kita nak buat jadi keseluruhan lah.
Oh, jadi macam tu eh. Jap. So dia macam ni, merah semuanya. So kalau kita kita actually boleh control lah. Actually kalau dekat sini kalau kita tengok dekat dia punya dataset ini, kita ada satu kolom dekat bawah ni, dia ada row custom class. So maksud dekat row tu kita boleh attach custom class lah. Actually based on data yang kita ada. Jadi dekat sini saya nak attach satu class name dia, ikut status dia. Contohnya kalau rejected, dia akan kita boleh target dia punya styling tu menggunakan yang ni lah, rejected yang ni. Okay, Okay. Encik Razif, kita ada 3 minit lagi untuk sesi ini. Oh ya kah? Dan dekat chat tu pun ada satu salam dari Puan Rozia. Untuk dataset grouping, sekiranya kita ekspor data ke Excel atau PDF, adakah paparan Excel PDF akan sama seperti dalam dataset? Data grouping tak. Untuk data grouping dia yang export pergi ke Excel dia akan ikut sorting daripada kita set default sort itu. Dia tidak akan ikut data grouping. Sebab data grouping ni dia dah tak follow sorting tu lagi. Contohnya kalau sorting dia sorting based on dia punya date kan, dia punya time tu. So dia akan follow time tu lah. Kalau kita export so dalam Excel dia kita tak buat grouping, kita buat memang the whole data tu sekaligus. Okay, tak apa. Kita just move kepada custom screen. Okay, so custom screen. Actually kita ada tambah beberapa dekat custom screen ni. Actually kita dah tambah untuk bucket, map, mailbox dengan combine. So sebelum ni ada yang tanya, boleh tak kalau dalam custom screen ni boleh tak kalau kita nak tunjuk bucket tu dekat user? So sekarang ni bucket ni kita boleh nampak dekat sini saja kan. So kalau kita nak tunjuk kat user, kita boleh create dia punya screen ni lah. Contohnya saya buat kat sini. Uh, Bucket screen. Select bucket semacam ni. So actually kita boleh set juga bucket tu dia nak view file yang diupload oleh user itu sendiri ke ataupun dia nak boleh paparkan untuk admin. Kalau admin kita boleh select all lah. Kalau untuk user tu kita boleh pilih user bucket. User bucket ni maksudnya semua file yang diupload saja. Contohnya yang ni bucket yang screen ni kita nak tunjukkan kepada pemohon contohnya kan. Kita boleh set user bucket. Kalau untuk admin kita boleh select all files. And then kita boleh enablekan juga untuk upload, file upload. Kalau kita nak benarkan user upload directly pergi ke bucket, bukan through form, kita boleh pilih ni juga. Okay. So macam ni, yang ni screen dia. So yang ni screen belah user, user boleh nampak dia punya bucket. Okay. Okay, so lepas tu kita ada juga map. Map screen ni basically dia untuk create map lah. Map daripada dataset. Contoh kita ada satu dataset, dalam dataset tu kita ada coordinate. Longitude dengan latitude. Actually kita boleh createkan screen untuk map. Map screen. Kita boleh pilih dataset. Okay, lepas tu kita uh, buat macam ni lah. So dekat sini kita tak ada untuk latitude. Dekat sini kita boleh customize lagi lah. Sekejap. Ni. Ya, untuk ini. So dalam kita punya screen, kita boleh targetkan kepada violet dengan yang itu. Save.
Kalau kita run, actually dia akan tunjuk lah. Kalau ada banyak, dia akan keluar banyak lah. Di sini kita juga boleh setkan jadi full screen and then read only map. Lepas tu kita boleh customizekan juga kita punya ni. Kita punya ni kan. Kita nak customizekan dia punya pop-up tu. Kita boleh setkan dia punya dekat sini. So dia boleh keluar pop-up dengan gambar ke apa kan. Button ke untuk pergi ke apa nama? Ke screen yang sepatutnya. Okay. Lepas tu kita ada juga untuk mailbox. Mailbox ni quite straightforward. So kita boleh create mailbox screen. So mailbox. Save. So macam tu je. So mailbox ni dia akan paparkan notification kepada user yang tengah login tu. Okay. And then kita ada combine. Combine component ni bermaksud kita dalam satu screen tu kita boleh showkan beberapa screen lah. Contohnya kita ada dua dataset dekat sini contohnya. Satu lagi dataset untuk archive contohnya kan. Archive and then dia macam ni ataupun yang ni kita cuma ambil yang rejected saja. Yang ni kita cuma ambil yang approved ataupun yang submitted saja. Okay, actually kalau dalam combine ni kita boleh buat jadi satu untuk apa tadi? Submission. Pilih yang ini. And then another one kita nak buat jadi archive. Dataset. Archive. So kita boleh buat pilih jadi di ni lah. Okay. So kalau kita run, actually kita akan ada satu dan dua ni. Okay, so yang ini kita full width. So macam ni. So kita boleh ada ni lah, ada multiple benda dalam ni. Dia bukan sekadar dataset saja, kita juga actually boleh create juga, tambah juga screen dekat sini. Contohnya saya nak buat satu mailbox kat situ terus. So saya boleh pilih mailbox. So dekat sini ada mailbox juga. So dia cara yang sesuai lah kalau kita nak buat satu screen tu dia ada multiple item dalam tu. Satu lagi contoh macam kita ada dashboard. Dashboard kita ada pecahan. Satu dashboard untuk topik satu dashboard lagi untuk topik dua. So kita boleh letakkan dalam satu screen lah. Okay. Sebelum ni selalu orang akan guna ada yang kreatif. Saya tengok dia menggunakan form lah. Dia create form, guna tab. Lepas tu dia guna dataset yang dalam form tu. So itu cara yang sebelum ni lah untuk achieve benda ni. Okay, selepas itu kita ada combine and then pop up. Okay, untuk pop up, maybe paling senang kalau saya boleh uh, buat dekat app yang dah sedia ada lah. Okay, contohnya macam ni kan. Yang ni adalah sistem untuk IHATA lah yang Dimas punya kan. So selalunya kita akan ada buat satu untuk perusahaan baru. Sebelum ni kita akan guna Go. Dia akan redirect pergi ke page tu. Okay, ada orang tanya macam mana kalau kita nak buat dia instead of dia pergi ke page tu, kita nak dia pop up, dia keluar dalam bentuk dialog, dalam model dialog. So cara dia kita just simply tukar yang Go ni jadi pop up. Okay, pop up. Sekejap ke mana tadi apa isytiharan baru. Okay, yang ni. So oleh kerana dia bukan redirect, dia pop up, kita kena guna button lah. Okay, yang ni kita boleh tukar jadi button. Button. And then instead of ref, kita boleh guna on click. Yang ni pop up. Reset profile ID. Okay, jadi kalau kita buat macam ni, dia akan keluar pop up lah macam ni.
Okay. Macam sebelum ni ada screen, kita menggunakan contohnya saya buka satu. Ini DEA lah. DEA. Selalunya kita akan menggunakan, kalau untuk case macam ni, kita akan gunakan apa nama? Yang dialog, yang HTML punya tu. Jadi tapi masalahnya dia punya screen ni, dia punya screen tu jadi panjang lah, so kita kena buat HTML untuk dialog tu. Tapi kalau kita menggunakan pop-up, kita boleh buat dia punya info tu dalam screen lain. And then kita just guna pop-up je. And then call dia punya ni. Contohnya macam yang baru ni. Kalau klik, ya ini menggunakan pop-up. So dia punya screen tu dia memang lagi ni lah. Kalau kita tengok di untuk dekat sini, kalau kita tengok dekat sini kan, dia dia punya ni dia punya screen ni dia jadi macam ah, penuh sikit. Sebab kita kena buat juga dia punya dialog dalam ni. Contohnya macam ni, read more ni, show more. So dalam ni dia kena ada dia punya dialog lah. Berbeza kalau kita guna pop-up, dia lebih 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 simplified sikit lah. Cik Razif, soalan. Kalau kita punya custom screen ni kan, kalau dia guna apa-apa device, dia automatic menjadi ikut size screen device kan. Betul. Betul. Tetapi pernah cuba hari tu Hmm. by HTML lah. Hmm. Dia dia masih kekal menjadi besar. Apa masalah? Okay. Contohnya dari Hmm. PC ke telefon ataupun tab. Dia boleh boleh dilihat tapi tak terlalu friendly lah. So custom screen tu memang dia punya HTML tu memang manually buat sendirilah. Tak, just cuba copy daripada website lah yang Website. sediakan yang free itulah. Betul betul. So kalau custom screen kan dia ada HTML dia kan. So HTML tu dia kena kena kalau yang kita buat guna reka ni, contohnya form dia punya yang list atau set, memang kita dah set dia jadi apa mobile friendly, dia responsif. Tapi kalau untuk case yang memang buat sendiri HTML tu, dia kena yang creator tu kena take note lah. Dia mesti buat ini, dia mesti responsif lah. Selalunya kalau guna uh, library macam Bootstrap benda tu, yang itu selalunya dia memang responsif lah kalau guna yang tu. Okay, so pop up. Lepas tu kita ada bucket tambahan baru, dia tak ada tambahan sangat. Bucket cuma kita ada tambah saat itu ialah untuk antivirus scan. So yang ni boleh enable kan nanti. Uh, untuk kita ada test juga, dia macam okey lah, dia taklah slow sangat dia, tapi dia dia actually uh, boleh memastikan supaya tak ada berlaku kes orang upload file yang inilah yang compromise file. So kalau yang ada menggunakan bucket, so boleh enable kan antivirus. Okay, yang tu untuk bucket. Lepas tu kita ada Lambda. Okay, so Lambda macam tadi presentation daripada iCats dengan iCats tadi dia ada menggunakan Lambda kan. So actually dia ada satu contohnya dia yang digunakan tadi ialah untuk dia menggunakan apa nama? Sekejap Dia menggunakan yang ni kan? Betul? Dia menggunakan Java ini kan? Actually benda ni dia dalam Lambda baru, actually kita dah simplifikan sikit lah. Contohnya saya buat kat sini satu. Saya buat satu. Oops. Saya buat satu Lambda. Yang ni. Sebelum ni kita kalau untuk buat HTTP request kita kena guna benda ni. Actually uh, kalau dalam yang baru kita ada introduce juga yang HTTP ni. So kalau menggunakan HTTP ni kita tak perlu nak buat benda ni lah. Actually kita boleh simply HTTP let's say post. Yang ni dia menggunakan post kan. So kita boleh post. So URL kita boleh ambil directly yang ni.
Contohnya header, kalau header ada kita kena specify lah. Header eh, type and then body kita boleh ambil directly build param. Okay, yang ni dia akan return build response. Okay, build response, let body. Okay, macam tu. So, yang ni tak perlu, yang ni tak perlu. And then yang ni pun tak perlu. So, dia lebih simplified lah, lebih senang nak tengok. Post, request, and then dia gunakan form data. So, dia jadi sesimpel macam ni lah. Okay. And then lepas tu dalam Lambda juga kita actually ada buat ada utils. Okay. So utils ni actually dia ada beberapa tambahan lah yang boleh dites. So yang paling terbaru kita ada buat untuk hash, untuk kodekan hash, and then ini berguna untuk bila kita integrate dengan dia ada certain API yang require dia punya API key dia kena hashkan dulu macam tu, so dia ada provide ini sekali lah. Dalam Lambda juga actually, yang ni kita akan sentuh lebih lanjut esok lah. Kita ada introduce juga function untuk Cogna. So bermaksud kita ada beberapa function lah kat sini. So kita ada Cogna untuk extract data, classify, jadi image semua ni adalah. Kita akan tunjukkan esok dalam sesi berkaitan dengan Cogna. Macam pagi ni tadi saya ada bertanya dengan presenter kan. Boleh tak kalau daripada WhatsApp tu orang boleh type dia punya description complaint dia submit, and then dia boleh boleh masuk pergi ke form kan. Okay. So macam yang saya imagine kalau dia type text tu actually kita boleh extract dia punya data, extract contohnya dia punya kategori, dia punya location semua tu dalam bentuk JSON. Lepas tu yang tu kita boleh gunakan untuk populate form lah, instead of kita selalunya orang akan isi, memang dia akan buat karangan lah kan dekat WhatsApp, dia akan buat jadi satu paragraph. So jadi kita boleh gunakan function Cogna untuk extract tu untuk improvekan part tu. Okay, itu. Okay, masa kita telah tamat, Cik Razif. Sorry. Okay. Okay. Kita akan mungkin esok kita akan sambung lagi topik, tapi mengenai Cogna, betul? Kalau ada apa-apa soalan kepada Encik Razif, boleh hubungi Encik Razif terus dan kita akan cuba jawab soalan-soalan yang diajukan lah. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Razif yang telah memberitahu kita features-features baru dalam Reka yang mungkin boleh